Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-83, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. صدق الله العظيم. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, iaitu janganlah kamu menyembah selain daripada Allah SWT, dan berbaiklah kepada ibu bapa kamu, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Ini adalah antara isi perjanjian golongan Yahudi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipanggil sebagai mitsaq ataupun ahad. Perjanjian yang terdapat di antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah benda-benda yang sama yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat pada hari ini. Ini hebatnya Islam, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Daripada dulu Nabi yang pertama sampailah Nabi yang penghabisan, maka syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sudut akidahnya perkara yang sama disuruh. Kebanyakan komponennya, kalau ada yang beza pun adalah pada perkara-perkara furu', perkara-perkara cabang. Jadi mitsaq ataupun perjanjian yang Allah SWT telah tetapkan kepada Bani Israel ni, kalau kita lihat di sudut bahasa Arabnya, la ta'buduna illallah, agar kamu tidak mensyirikkan Allah SWT, tidak menyembah selain daripada Allah SWT. Kata para ulama tafsir, contohnya Al-Imam Ibn Ashur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir, kita tak boleh nak terjemah kat sini yang biasa diterjemahkan. Kata beliau, wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah, jangan kamu menyerah selain daripada Allah SWT, jangan kamu menyembah selain daripada Allah. Yang tepatnya kata beliau bahawa tidak boleh kamu menyembah selain daripada Allah SWT, kerana ada beza di antara fi'il yang sifatnya larangan dengan satu pemberitahuan. Kerana pemberitahuan tu lebih kuat, lebih konkret. Memanglah boleh terjemah je, jangan sembah selain daripada Allah, tapi sebenarnya ia adalah isi kandungan kepada satu perkhabaran, suruhan daripada Allah bahawa tidak boleh kamu menyembah selain daripada Allah SWT. Jadi ini dari sudut bahasanya lebih solid, kata para ulama, dari sudut penggunaan maksud yang dikehendaki. Tak boleh menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian buat baiklah kepada kedua ibu bapa. Lazimnya kita melihat dalam hidup ini Allah adalah sebab wujudnya kita di dunia, kehendaknya dengan hikmah yang terdapat di sebalik segala ciptaannya itu. Yang kedua, kerana kita adalah anak kepada seorang lelaki dan seorang perempuan, maka kita kena bersyukur kepada mereka. Bahkan dalam surah Luqman Allah mengajar kita, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun kedua ibu bapa ini musyrik sekalipun, tanggungjawab untuk mentaati mereka ni tak pernah gugur. Tetap juga diwajibkan ke atas kita untuk mentaati ataupun berkawan dengan ibu bapa kita, mendekati dan juga meraihkan mereka. Cuma tak boleh nak taat dalam urusan-urusan berkaitan dengan akidah. Dalam kes kalau ayah ibu itu kafir sekalipun, contohnya anak ni masuk Islam, ayah ibu masih kekal dalam agama lain, maka wajib kepada anak ini untuk terus menjalin hubungan dengan ayah ibu itu.
Kita kadang-kadang orang Melayu bila masuk Islam je tukar nama, sedangkan namanya dalam agama yang lama tidaklah bercanggah dengan Islam. Tak salah pun dikekalkan. Sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam, cuma sebahagian kecil saja Nabi tukar namanya, kerana nama itu bercanggah dengan Islam, ataupun nama itu tak baik, atau nama itu membawa kepada syirik, maka barulah dibenarkan untuk tukar, disuruh untuk tukar. Salman kekal nama lamanya. Umar nama lamanya, tuan-tuan. Ini adalah satu identiti diri. Dan kadang-kadang bila masuk Islam, rupanya bila seseorang itu masuk Islam, ditukar nama kepada nama Islam, dia putus hubungan dengan adik-beradik dia dan juga ibu ayah dia. Banyak kes yang dilaporkan seperti itu. Sebenarnya taklah disuruh kita untuk tukar nama. Itu bukan benda yang wajib. Yang wajibnya, yang betulnya, akidah itu yang diperkukuhkan. Banyaklah perkara yang perlu diperbaiki dalam Islam, tuan-tuan. Macam contohnya orang masuk Islam, dia belum berkhatan, biarkan dulu, tak ada masalah. Khatan itu kita jadikan nombor 2, nombor 3. Biar dia masuk Islam dahulu, kerana akidah itu lebih penting. Dan ibadah itu perkara nombor 2. Nanti lambat laun perlahan-lahan kita didiklah dia ke arah perkara itu. Jadi balik kepada ayat ni tadi, suruhan Allah SWT yang pertama, jangan melakukan syirik kepada Allah dan buat baik kepada kedua ibu bapa. Wazil qurba, qurba ni maknanya kaum kerabat, adik-beradik, yang diutamakan dari sudut silaturahimnya. Qurba ni maknanya, tuan-tuan, silaturahim, iaitu yang mempunyai pertautan darah, ikatan darah daging, adik-beradik, pakcik, makcik, sepupu, tok saudara dan sebagainya, daripada atas ataupun ke bawah. Bukan macam difahami oleh segelintir masyarakat bahawa silaturahim ni hubungan sesama orang Islam. Bagaimana, tuan? Open house silaturahim, itu tak tepat, tuan-tuan. Silaturahim ni adalah yang mempunyai hubungan darah daging dengan kita. Kalau kita nak raikan orang-orang lain dalam open house dan sebagainya, kenduri kendara, itu namanya ukhuwah, persaudaraan Islam. Yang lebih penting adalah silaturahim sebenarnya. Mana lebih penting? Silaturahim lebih penting. Kita mengenali satu sama lain dalam komuniti yang kecil di surau ini namanya ukhuwah Islamiyah. Melainkan kalau memang kita ada latar belakang keluarga yang sama, itu silaturahim. Jadi ini perbezaan yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Jadi jagalah hubungan adik-beradik. Lagi apa? Wal yatama, dan anak-anak yatim. Dalam istilah fuqaha, yang dimaksudkan yatim ini adalah kehilangan tempat pergantungan, iaitu ayah. Kalau ayah meninggal dunia ataupun ayah hilang, ayah tidak pulang, maka anak ini dah masukkan dalam kategori yatim. Tak ada orang nak take care dia. Ya, tuan-tuan, hilang ibu tu perkara yang tak sehebat hilangnya ayah, kerana ayah biasanya tempat mencari kehidupan. Tapi kalau binatang, kata para ulama fuqaha, ulama lugah, yang maksudnya yatim itu adalah hilang ibunya, kerana binatang dia perlu ibu lebih daripada ayah. Tapi kalau manusia, dia perlu ayah, kerana ayah ni yang membekalkan kepada dia wang ringgit, kehidupan, tempat tinggal dan sebagainya. Baik. Wal masakin, masakin ni adalah orang miskin. Cantiknya penggunaan Quran, kalau disebut masakin adalah orang yang miskin dan juga fakir. Tapi kalau kedua-dua perkataan itu digunakan, macam dalam ayat zakat, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil, ada 8 asnaf yang layak menerima zakat. Maka Allah menggunakan dua perkataan, iaitu fakir dan juga miskin. Kalau digunakan dua-dua, para ulama lughah, ahli tafsir mengatakan bahawa fakir itu lebih teruk keadaannya daripada miskin. Kenapa? Kerana dalam ayat surah Al-Kahfi, yang ini hebatnya Quran, tafsiran Quran, bila kita gunakan tafsir Quran dengan Quran, ayat Quran saling mentafsirkan satu sama lain. Kalau kita baca surah Al-Kahfi, amma safinatu fakanat masakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha, kisah tentang Nabi Musa bertemu dengan Khidir alaihi wassalatu wassalam. Maka Nabi Khidir melakukan beberapa perbuatan yang pelik, antaranya merosakkan kapal yang mereka tumpang dengan percuma. Lalu di hujung perjalanan, Nabi Khidir menjelaskan kepada Musa, aku rosakkan kapal ini kerana kapal ini milik orang-orang miskin.
pemiliknya adalah miskin. Nanti kalau aku tak rosakkan, dia sampai di muara sungai, nanti akan menemui satu tol. Raja yang zalim itu akan merampas kapal-kapal yang molek dan elok. Maka aku cacatkan purposely kapal ini. Jadi dalam ayat itu Allah menggunakan perkataan kapal itu milik orang miskin. Maka kata Imam ahli tafsir, contohnya Qurtubi, beliau berkata, menunjukkan kepada kita bahawa orang miskin ni dia ada kerja tapi kerjanya tak cukup untuk menampung keperluannya. Buktinya daripada ayat ini tadi. Tapi kalau sebut fakir ni kerjanya pun tak ada, atau mungkin ada tapi dia selalu tak dapat kerja kerana barangkali dia sakit, barangkali kerana musibah-musibah yang berlaku kepada dirinya, kepada keluarganya, kena jaga anak. Tuan-tuan pergi hospital, tuan-tuan tengok orang duduk berjaga anak je bulan-bulan, ada bertahun. Ni orang fakir, tuan-tuan. Artinya dah ada kerja tapi terpaksa ditangguhkan kerana ada satu benda yang lebih penting daripada itu. Begitu, tuan-tuan ya. Jadi fakir dan miskin ini kalau digunakan dalam satu ayat, ia merujuk kepada dua makna yang berbeza. Tapi kalau disebut hanya satu saja, maka ia memasukkan keduanya salib dalam konteks tersebut. Ini kata para ulama tafsir. Jadi orang-orang yang miskin, kamu kena raikan, kamu kena jaga mereka. Dan kadang-kadang orang miskin ni dia tidak menampakkan keperluannya kerana dia orang yang berakhlak mulia, dia pemalu, dia segan nak minta, kerana itu menjatuhkan maruah dirinya. Ramai, tuan-tuan, orang yang perlukan bantuan tapi dia tidak tampil ke hadapan. Maka kita yang ada wang ni, kita kena cari mereka, tuan-tuan, dimuliakan Allah sekalian. Kalau tidak, kita akan kena hukuman macam Bani Israel yang telah mengabaikan tanggungjawab sosial tersebut, seperti yang digunakan, yang disebut oleh Allah SWT. Lagi apa? Wa qulu linnasi husna. Dalam perjanjian mereka dengan Allah, mestilah bercakap manusia yang baik-baik. Ya, bila kita nak bercakap, kita fikir ada tak ayat yang lebih baik daripada ini. Contoh, tuan-tuan, kan kita nak menegur seseorang, kamu tak faham dah berapa kali saya sebut pada kamu. Ataupun kita gunakan laras nombor 2. Saudara ni seorang yang bagus, saudara banyak menyumbang, saudara kalau tak ada saudara tak tahulah tempat ni jadi macam mana. Tapi boleh tak saya tegur, ada beberapa perkara yang saya nak maklumkan. Saya takut saya terlupa nak sebut. Kenapa kita betul-betul lah mengingatkan. Mana ayat yang kita pilih, tuan-tuan? Kalau kita berada pada posisi subjek yang orang tanya kepada kita, mana yang kita senang? Tentulah yang kedua, kan? Jadi dalam hidup ini gunakanlah bahasa yang baik. Ada orang kadang-kadang dia pengaruhi sangat oleh barat. Tak, I'm outspoken. Saya memang kalau cakap saya tak ada suka sindung-sindung. Kau ikut siapa tak bersindung-sindung itu? Kau ikut barat. Itu bukan kiblat kita. Kiblat kita adalah Rasulullah SAW. Ya, cakap yang kepada orang, kita ada dua pilihan. Kita cakap yang pertama, orang buat tapi hatinya hancur luluh. Ataupun yang kedua, kita cakap tapi dalam kita cakap tu ada nilai tarbiyah. Dalam kedua keadaan, orang akan melakukan kerja, tapi dalam keadaan pertama, orang itu melakukannya dengan hati yang hancur. Tapi orang yang kedua, bila kita cakap dengan ayat yang memuji, memujuk, mendoakan untuknya, dia akan buat kerja itu dengan sepenuh hati, tuan-tuan. Percayalah, dalam hidup ini kadang-kadang kita menggunakan ayat pertama lebih banyak daripada kedua, sehingga menyebabkan kerja yang dilakukan itu tidak ikhlas. Ya, dengan anak kita sebagai contohnya, nak besok nak peksa, ayah tahulah kamu ni budak bijak, besok mudah besar, besok kamu jadi usahawan, asyik main monopoli je. Tapi sekarang tak boleh, kena belajar. Dengan kita menunjukkan geram pergi ambil iPad ataupun Samsung tu, kita ambil, kita baling ke dinding. Betul ke contoh ni, tuan-tuan? Mana yang lebih baik? Jadi kita sentiasalah melakukan kerja ni dengan baik. Ini maksud Allah SWT. Wa qulu linnasi husna. Katalah kepada manusia husn. Setengah mereka membaca hasana. Husn ataupun hasan adalah benda yang baik. Wa aqimus salat wa atuz zakat thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dirikan salat, tunaikan zakat, kemudian kamu berpaling melainkan sedikit saja di kalangan kamu, dalam keadaan kamu berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran Bani Israel. Cuma segelintir yang kecil sahaja yang taat pada Allah. Dan pada hari ini pun kita lihat di kalangan Yahudi yang sedang menghancurkan Gaza,
menembak, membunuh, menganiaya orang Islam di Gaza, ada sebahagian yang baik, tapi bilangan ni sangat sedikit. Jadi tidaklah mereflekskan satu identiti yang betul terhadap Yahudi. Kebanyakannya, jumhurnya, majoritinya adalah penganiaya, pembenci, pelanggar, ya, pengganas. Tapi pada hari ini alangkah peliknya kita melihat Hamas pula yang dilabelkan sebagai pengganas. Ya, orang yang memulakan peperangan ni tidak dianggap seperti itu. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dalam hidup ini kita sokonglah orang Islam di Palestin. Apa saja yang boleh kita buat tuan-tuan. Kalaulah boykot itu satu benda yang kita boleh lakukan, kita lakukan, jangan bertangguh-tangguh. Ada banyak produk orang Islam yang boleh kita gunakan. Tinggalkanlah produk-produk Yahudi ini. Ya, merokok sebagai contohnya. Rokok adalah satu senjata Yahudi untuk mengumpulkan wang daripada manusia. Makanan-makanan segera dan sebagainya yang kita semua sedia maklum mempunyai sumbangan penting kepada Yahudi, kita tinggalkan tuan-tuan, abaikan. Itu tanda kita cinta pada saudara se-Islam. Itu tanda kita simpati mereka. Kita tak mampu buat lebih daripada itu, maka sama-samalah kita jangan tanggungjawab ini, kerana jelas bahawa golongan Yahudi telah pun engkar zaman berzaman, melanggar perintah Allah SWT, dan mereka tetap mengatakan mereka ini merupakan anak-anak Allah. Nanti kita akan lihat, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kami ini adalah anak-anak Allah dan kami ini dicintai oleh Allah. Sedangkan dalam masa yang sama mereka mengatakan Allah itu penat, Allah itu miskin. Ya, inilah peliknya, contradictionnya di antara perangai dan fahaman orang Yahudi. Wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.